Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya mengharapkan sebagai semua para pelajar tingkatan 3 Mahat Johor berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey. So, pada hari ini kita akan masuk, kita punya topik pembelajaran kita akan masuk pada bab 4 iaitu bab kereaktifan logam. Okey, so pada minggu lepas iaitu pada hari Selasa yang lepas kita telah pun membincangkan secara pengakhirannya berkenaan dengan sistem pengangkutan, terutamanya dalam sistem pengangkutan bagi tumbuhan dan juga perbezaan ataupun perbandingan antara sistem pengangkutan pada tumbuhan dan juga pada haiwan. Okey. Dan pada hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab yang keempat yang dipanggil sebagai bab kereaktifan logam. Okey. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang kereaktifan logam, kita lihat dulu kepada konsep kepelbagaian mineral. Okey. So pada hari ini, kalau kamu lihat di sekeliling kamu, terutamanya di luar rumah kamu sekarang ni, di tanah, mungkin di halaman rumah kamu terdapat pelbagai jenis batu-batuan. So ada batu-batuan yang kamu nampak mungkin cantik, ada yang bergerutu, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat dan sebagainya. So apa yang kamu nampak itulah antara contoh-contoh ataupun jenis-jenis mineral yang terdapat di bumi. Di mana mineral-mineral ini banyak terdapat pada lapisan kerak bumi. Kalau kamu ingat masa form 1 kita ada tahu bumi, kita ada beberapa lapisan, antaranya lapisan kerak bumi, betul, ada mantle, teras luar dan juga teras dalam. So mineral-mineral ini terdapat banyaknya pada permukaan lapisan bumi iaitu kerak bumi. Dan selalunya setiap daripada mineral ini mempunyai bahan yang berbeza, warna yang berbeza, strukturnya berbeza, dan juga bentuknya berbeza. So mungkin ada di antara mineral ini yang keras, adanya mungkin juga mudah pecah dan sebagainya. So, secara amnya kita tengok kat sini mineral. Bila kita nak takrifkan apakah itu mineral. So, mineral ini boleh kita takrifkan sebagai suatu unsur atau sebatian. So, mineral ialah unsur atau sebatian pepejal. Dia bukan tercair, dia bukan gas. So, dia mesti pepejal. So, mineral ialah unsur ataupun sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. So keyword dia apa? Mineral ni sama ada dia boleh jadi unsur ataupun juga sebatian, dan mesti dalam keadaan pepejal yang wujud secara semula jadi, bukannya dibuat oleh manusia. So wujud secara semula jadi dengan struktur hablo. Dia macam struktur berhablo, macam pasir tu, something like that, grittiness. Berstruktur hablo dan mempunyai komposisi kimia yang tertentu. So mineral ni dia sama ada campuran, gabungan antara beberapa unsur untuk membentuk satu sebatian, ataupun dia terbentuk daripada satu unsur sahaja. Contohnya seperti mineral unsur, yang biasa kita nampak ialah seperti emas, berlian dan juga perak. So ini adalah contoh mineral unsur, yang di mana unsur-unsur ini terdiri daripada satu sahaja atom. Contoh macam emas, kalau kamu tengok emas-emas yang kamu nampak, yang kita lombong sebagainya itu. So emas itu pada asalnya hanya terdapat unsur emas sahaja, iaitu orium sahaja. Manakala kita lihat pada perak, sama juga silver, hanya terbentuk daripada satu saja unsur iaitu perak, ataupun nama saintifiknya argentum. Berlian, berlian merupakan mineral yang paling keras di dunia. Di mana berlian ini hanya mempunyai satu saja unsur iaitu unsur karbon. So hasil daripada proses tekanan bumi yang tinggi dan juga suhu yang tinggi, maka terbentuklah mineral seperti emas, silver dan juga berlian. So ini contoh mineral unsur. Manakala contoh bagi mineral yang sebatian. Sebatian ni berarti beberapa unsur yang bertindak balas secara kimia yang menghasilkan bahan yang baru. Inilah sebatian. Contohnya seperti boksit. So boksit ni adalah sejenis sebatian, mineral sebatian yang mengandungi pelbagai unsur, antaranya seperti unsur karbon, dan juga unsur lain yang terbentuk dalam boksit ni. Kemudian kita ada seperti sebatian hematit. Kemudian kita ada galena dan juga kasiterit. So kandungan
gabungan unsur yang terdapat dalam sebatan ini kamu boleh rujuk pada muka surat 125 buku teks kamu. Okay, contoh macam kita tengok sini, tadi kita kata ada hematit, okay, daripada ferrum iaitu besi dan juga oksigen. So dia basically besi oksida. Okay, kemudian kita ada tadi saya kata boksit. Boksit ni adalah biji aluminium. Okay, so ini kita dapatkan aluminium kita daripada perlombongan boksit. Okay, so dalam tu adanya aluminium dan juga oksigen. Kemudian kita tengok pada kasiterit. Okay, contohnya kita ada kasiterit iaitu terdiri daripada stannum dan juga oksigen. Stannum tu ialah timah. Okay, so kasiterit ialah biji timah. Okay, kita ada galena. Galena ni adalah biji plumbum. So dia ada plumbum dan juga unsur sulfur. So ini ialah mineral sebatian, gabungan beberapa unsur yang membentuk satu mineral yang baru yang dipanggil sebagai mineral sebatian. Okey, so banyaknya mineral-mineral ini dan terdapat di permukaan bumi kita. Even sekarang ni pun kita boleh lihat di luar rumah kita, okey, adanya batu-batuan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh mineral, okey. Tapi mostly mineral yang sebatian. Okey, mineral unsur ni jarang jumpa, tapi kalau jumpa memang dia berharga. Contoh macam berlian. Okey, so kita tengok lagi satu kepada sebatian semula jadi. Okey, so kita ada sebatian semula jadi, okey, yang terbentuk daripada gabungan beberapa unsur seperti batu kapur. Okey, so batu kapur juga merupakan sejenis mineral, okey, mineral sebatian yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, contoh dalam pembuatan air kapur, okey, dan juga pembuatan bangunan, jubin dan sebagainya. Okey, so ini yang kita nampak tentang kepelbagaian mineral. Okey, kemudian kita tengok kepada siri kereaktifan logam. So bila kita bicarakan tentang mineral, okey, so kita akan jumpa pelbagai jenis unsur, terutamanya unsur logam. Dan logam ini dia ada siri kereaktifannya yang tersendiri. Okey, dan siri kereaktifan logam ini dia bergantung kepada tindak balas sesuatu logam terhadap oksigen. Okey, so logam ini dia boleh bertindak balas sama dengan oksigen, air ataupun asid. Okay, tapi untuk menyusun siri kereaktifan logam, kita akan tentukan berdasarkan bagaimana tindak balas logam tersebut, okay, terhadap oksigen. So di mana kita ada tengok ada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas yang cergas ataupun tindak balas yang kurang cergas. Okay, contoh dalam buku kamu tu dia bagi contoh magnesium dan juga besi. Okay, dalam tindak balas antara magnesium dengan oksigen didapati berlakunya nyalaan. Okey, so bila berlaku nyalaan berarti tindak balas antara magnesium dan juga oksigen adalah cergas. Okey, jika dibandingkan dengan tindak balas antara besi dan juga oksigen, di mana bila besi ini dia bertindak balas dengan oksigen, dia hanya menghasilkan baraan sahaja, tiada nyalaan api, hanya sekadar baraan ataupun mungkin perubahan warna yang berlaku secara perlahan-lahan seperti pengaratan besi. Okey, so bila benda ini berlaku, maka kita panggil bahawa tindak balas ini ialah tindak balas yang kurang cergas. Okey, so bergantung kepada kecergasan tindak balas logam-logam terhadap oksigen, maka kita boleh susun satu siri kereaktifan logam. Okey, so kamu tengok pada muka 129 adanya logam-logam yang telah pun disusun, okay, daripada logam yang kurang reaktif kepada logam yang sangat reaktif, okay, yang bertindak balas dengan oksigen. Lima contoh kita tengok pada situ dalam muka surat 129. Okay, logam seperti emas, aurium, Au tu dia dia sangat-sangat tidak reaktif ataupun kurang reaktif apabila bertindak balas dengan oksigen. Diikuti dengan argentum iaitu perak. Kemudian kita ada mercury, Hg. Dan Cu tu adalah tembaga ataupun copper. Dan kita ada plumbum, Pb. Stannum, Sn. Okay, Fe, ferrum. So semakin ke kanan semakin dia meningkat dalam muka surat tu. Okay, so dia akan semakin lama semakin meningkat. Besi dan zinc, aluminium, magnesium, kalsium, natrium dan juga kalium. Okay, so kalium ni dia paling reaktif, okay, apabila bertindak balas dengan oksigen. Berarti dia boleh menghasilkan menyalaan dan juga boleh meletup. Okay, so ini ialah siri kereaktifan logam. Okay, kemudian yang kita tengok kepada antara bahan atau unsur bukan logam, okay, yang boleh kita menghasilkan tindak balas terhadap oksigen yang seperti hidrogen dan juga karbon. Okay, so bagaimana kita nak menentukan karbon dan juga hidrogen ini di dalam siri kereaktifan logam?
Okey, walaupun kita panggil sebagai siri kereaktifan logam, tapi kita tidak boleh menafikan tindak balas di antara oksigen dan juga dua unsur bukan logam ini, iaitu karbon dan juga hidrogen. Apabila karbon dan juga hidrogen ini bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan satu tindak balas yang agak cergas juga. Okey, kalau kamu menengok pada mungkin pembinaan bom atom, okey, dalam bom atom adanya gas hidrogen. Gas hidrogen gas yang berbahaya, dia mudah meletup. Okey, so bagaimana boleh meletup? Sebab ada tindak balas dengan oksigen. Okey, pembakaran. Ingat balik konsep pembakaran masa form 1 dulu. Okey, so gas hidrogen walaupun dia bukan logam, tetapi dia masih lagi bertindak balas dengan oksigen. Maka hidrogen mesti diletakkan dalam siri kereaktifan logam. The same thing apply kepada karbon. Okey, so bila kita jalankan eksperimen dan sebagainya, dan bila kita cek balik pada siri kereaktifan logam, kita akan dapat simpulkan bahawa kedudukan karbon dan juga hidrogen. So pada muka surat 135 buku teks kamu, okay, bila kamu menengok susunan siri kereaktifan logam daripada kurang reaktif kepada sangat reaktif, kamu akan dapati bahawa hidrogen dia lebih reaktif daripada besi, timah, plumbum dan yang ke bawah. Okay, manakala karbon dia lebih reaktif berbanding dengan zinc, hidrogen dan ke bawah. Okay, so begitu kamu membaca siri kereaktifan logam. Okey, bergantung kepada anak panah dia. Kalau buku kamu tadi 135, semakin ke atas dia semakin reaktif dengan oksigen. Dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, so penting kita tahu tentang siri kereaktifan logam. Penting. So dengan mengetahui tentang siri kereaktifan logam, kita boleh menggunakan ataupun mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kita punya kehidupan seharian ataupun dalam bidang industri. Contohnya seperti proses pengekstrakan logam daripada bijihnya. So apakah metod yang sesuai untuk digunakan? Okay, sama ada kita nak menggunakan kaedah elektrolisis ataupun nak menggunakan kaedah pemisahan menggunakan pembakaran dengan karbon. Okey, so bergantung kepada siri kereaktifan logam, kita boleh gunakan ilmu ini untuk mengekstrak logam. Okey, so dan juga mungkin untuk nak aplikasi lain, okey, selain daripada pengekstrakan logam, okey, kita juga boleh gunakan untuk nak menentukan sesuatu kereaktifan logam yang kita boleh gunakan dalam makmal dan apa sahaja tindak balas kimia yang kita nak buat. Okey, so pada hari ini saya akan stop sampai siri kereaktifan logam. Okey, so untuk kelas hari ini saya bagi bebas sikit, saya tak nak bagi apa-apa latihan formatif. Cuma saya nak kamu baca daripada kepelbagaian mineral sampai kepada siri kereaktifan logam pada hari ini. Sila fahamkan topik ini. Okey, dan pada insya-Allah pada minggu hadapan, pada kelas yang akan datang, kita akan tengok kepada konsep pengekstrakan logam. Okey, dengan mengaplikasikan ilmu berkenaan dengan siri kereaktifan logam, kita akan tengok kepada bagaimana logam-logam yang ada di bumi ini diekstrak. Apakah metod dan caranya. Okey, so sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. So insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.